Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran semuanya kuasa Allah. Dalam kuasa Allah. Jangan cepat kita nak bertindak selagi mana sebelum lagi mana selesai. Urusan ini urusan Allah. Hidup dan mati ini kuasa Allah. Jangan berputus asa. Kadang-kadang kita pergi berjumpa dengan doktor. Doktor bagi tahu penyakit ni biasanya 3 bulan meninggal dunia lah. Ni tempoh yang kritikal sangat katanya doktor. Kita pun balik sedih. Jangan bersedih. Kerana semua kuasa dalam genggaman Allah. Dalam kuasa Allah. Tengok yang kata 3 bulan akan menghadap depan Allah. Panjang umur dia sampai hari ni. Doktor yang kata 3 bulan tu dah mati dah doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita belajar tentang satu perjalanan yang kita akan lalui dalam hidup kita nanti, iaitu perjalanan yang disebut dengan kematian. Tajuk ni merupakan di antara tajuk-tajuk yang penting dalam hidup kita, supaya apabila sampai saat di mana kita akan dimatikan oleh Allah, kita akan tahu suasana-suasana dan keadaan-keadaan yang perlu kita lalui saat itu. Bila kita tahu, maka kita tidak akan rasa kelam kabut pada diri kita dan kita tidak akan rasa gelisah ataupun kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Kerana penting bila kita dekat nak menghadap depan Allah ini, kita mesti berfokus. Para hadirin sekalian tahu kan, bila kita nak mati, jangan sekali-kali kita mati dalam keadaan yang melayang dan juga dalam keadaan kita tidak berfokus. Pastikan bila kita menghadap depan Allah, di antara perkara yang perlu kita ada pada diri kita ialah fokus di saat mana kita nak menghadap depan Allah. Fokus kita ni maksudnya apa dia? Kita tahu keadaan yang macam mana kita nak lalui saat itu. Macam mana keadaan peringkat demi peringkat roh kita ditarik dan dicabut daripada tubuh badan kita. Waktu mana melalui proses yang disebut dengan kematian ini, maka benda yang paling utama yang perlu kita jaga ialah keyakinan kita dengan Islam. Jangan sampai peringkat bila kita menghadap depan Allah, tiba-tiba kita ni longgar ikatan kita dengan Islam. Longgar ni maksudnya kita tak berapa yakin pada diri kita terhadap Islam. Kerana di waktu itu masa yang paling kelam kabut. Tak adalah masa yang lebih kelam kabut daripada masa yang disebut dengan masa sakarat, masa dekat dengan nak mati. Bila kita dekat nak mati, kita ni akan jadi masa kita ni jadi kita kelam kabut lebih daripada kelam kabutnya atas urusan dunia.
kita bayang atas dunia ni kan ada masa yang kita rasa kelam kabut dalam hidup kita. Tapi tak boleh nak dibayang waktu mana dekat nak meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalutnya di waktu mana kita dekat nak meninggal dunia ni macam orang yang jatuh dalam laut. Bila orang yang jatuh dalam laut, dia akan jadi terkapai-kapai, ikut sebelah kanan, kiri, depan. Dia jatuh dalam keadaan dia tak reti berenang. Macam mana keadaan pada seorang itu bila jatuh dalam laut? Ikut orang campak. Ya, orang campak tali, dia akan pegang tali. Orang campak kayu, dia akan pegang kayu. Demikian di kiri kanan dia ni dalam keadaan sebegitu. Demikian juga pada diri kita. Bila kita dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi kelam kabut. Kelam kabut ni punca apa? Punca tak belajar. Suatu menjadi penting dalam hidup kita ni, kita belajar. Tajuk ni kita belajar sikit demi sedikit nak suruh faham. Bila kita dekat nak meninggal dunia, ginilah kita akan lalui. Saat mana kita nak menghadap depan Allah tu, pastikan kita ni, mulut kita jangan tertinggal daripada sebut apa dia sebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biar kita ni betul-betul yakin dengan Islam. Nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni senang ke susah? Waktu mana kita nak menghadap depan Allah, susah. Tak sesenang yang kita bayangkan. Yang kita boleh jadi sekarang kita bayangkan senang je ustaz nak sebut la ilaha illallah tu. Sebab apa kita rasa senang? Sebab kita sekarang ni kita dalam keadaan yang tak diuji dengan ujian sakarat. Tapi bila sampai kena ujian sakarat, tak boleh nak sebut. Tak boleh nak sebut, susah. Payahnya nak sebut la ilaha illallah ini. Para hadirin sekarang bayangkan, orang nak kahwin tu kan. Saya biasa buat contoh ni. Orang nak kahwin tu, dia nak sebut saya terimalah nikahnya. Patutnya mudah je kan dia sebut. Dia sebut, Tok Imam sebut, saya nikahkan kamu dengan sekian. Dengan mas kahwin sekian. Dia sebut demikian. Patutnya dia jawab senang je, saya terimalah nikah yang disebut dengan sekian dengan mas kahwin sekian. Dia boleh jawab, patutnya demikian. Tapi ramai mana orang tak boleh jawab. Bila sampai saat Tok Imam kata saya nikahkanlah kamu, dia pun jawab balik, saya nikahkan Tok Imam. Tok Imam ternikah. Nak sebutnya tu orang nak kahwin ni dia panggil nikmat. Itu contoh yang mudah. Waktu mana nak akad nikah, benda yang mudah je. Ni bukan nak akad nikah ni nak menghadap dengan kematian. Nak menghadap dengan kematian ni satu benda yang amat sukar. Kita baca, kita belajar sebelum daripada ni. Bila kita melalui saat sakarat, dia jadi satu alam yang perlu kita lalui. Yang inilah yang kita akan bincangkan sekejap lagi tentang tajuk ni. Bila kita sebut tentang kematian, kita akan lalui pada 3 alam. Ni tajuk yang kita nak sebut. Bila sampai saat kematian tu, ada 3 keadaan, 3 suasana yang perlu kita rasai. 3 suasana ni sedang terasa waktu mana kita saat dengan kematian berlaku pada seorang. Tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ni. Abu Hamid menyatakan dalam Kashful Ulum Al-Akhirah. Dalam Abu Hamid ni Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali ni disebut dalam kitab Kashful Ulum Ulumul Akhirah bahawa Allah menetapkan kematian pada 3 alam. Bila berlaku saja kematian, 3 keadaan ini kita akan lalui. 3 alam ni maknanya 3 keadaan, 3 suasana yang perlu kita akan rasa. Bila berlaku saja kematian, 3 suasana ni akan terjadi pada saat mana nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 suasana ni maksudnya apa dia? 3 suasana ni, yang pertama alam dunia, alam duniawi. Kita akan rasa sebab jasad kita tu atas dunia lagi, kita akan rasa suasana alam duniawi. Itu yang pertama alam yang kita rasa. Yang kedua alam malakut. Yang kedua ni alam malakuti. Maknanya alam yang kita akan berhubung dengan para malaikat. Ni alam ni kita tak pernah rasa ni. Kecuali yang kita rasa alam malaikat ni macam mana? Bila kita baca Quran. Tu pun rasa sikit-sikit je orang yang khusyuk baca Quran. Orang yang tak khusyuk baca Quran tu, dia baca je, dia tak rasa malaikat ni. Dia tak rasa. Tapi dalam hidup kita ni,
bila kita dekat nak menghadap depan Allah, alam yang kita akan rasa kita berhubung dengan malaikat. Suasana malaikat ni, kita mula nampak malaikat, kita mula bercakap dengan malaikat, kita mula sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat bagi tahulah pada Allah sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Ini kalimah yang orang dekat nak mati ni, dia berhubung dengan alam malaikat. Alam malaikat dia nampak malaikat turun berduyun-duyun. Kita nampak saat mana malaikat berjalan di depan muka kita. Kita mula nampak saat mana malaikat mula tengking kita. Malaikat sebut, ukhruj, wahai jiwa, keluar, roh sila keluar daripada badan. Ini dipanggil alam malakut, alam malaikat. Kita pun hidup di dunia, kita hidup di alam malaikat. Kemudian yang tiga, alam Jabbarut. Alam Jabbarut ni maksudnya alam malaikat-malaikat yang terpilih. Malaikat-malaikat yang terpilih. Ini tiga alam ni kita akan rasai. Alam duniawi adalah seluruh manusia dan binatang. Alam duniawi ni kita rasa, na'udzubillah min dzalik, waktu mana kita digigit oleh binatang, na'udzubillah min dzalik. Misal contohnya dekat nak meninggal dunia kita ni, kita rasa suasana yang disebut dengan cengkaman. Cengkaman, katakanlah orang dekat nak meninggal dunia, dia diterkam oleh singa. Dia rasa waktu mana singa belit tengkuk dia ni, nak patahkan tengkuk dia tu, dia rasa saat itu. Dia panggil, ini binatang, dia rasa juga. Tapi dalam masa yang sama, alam malakut adalah para malaikat dan semua jin. Ini dipanggil alam malakut. Dia pun nampak malaikat-malaikat datang, malaikat nak cabut nyawa dia, dia rasa suasana itu. Dan juga alam Jabbarut adalah para malaikat pilihan. Malaikat-malaikat yang terdiri daripada mana? Malaikat yang sambung roh kita. Malaikat yang angkat roh kita naik menghadap depan Allah. Kita pun jumpa dengan malaikat penjaga langit. Penjaga langit yang pertama, jumpa dengan penjaga langit yang kedua, jumpa dengan penjaga langit yang tiga, sampailah menghadap depan Allah. Dia panggil Jabbarut. Nah, bila berjumpa depan Allah, roh kita ni naik menghadap depan Allah tu, kita dengar ni arahan, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Disebut demikian. Mudah-mudahan kita semualah insya-Allah. Bila sebut tentukan syurga Illiyin tu, turun terus kita ni, turun terus. Roh kita ni turun di hujung kepala masing-masing. Mula nampak dah. Waktu mana kita menghadap depan Allah, penjaga langit yang ketujuh tu lepas kita saja, lalu Allah sebut tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Sebut neraka sijin tu, turun terus roh kita. Turun roh kita ni diri di hujung kepala kita. Bila berdiri di hujung kepala kita tu, kita nampak dah siapa yang buka muka kita. Kita nampak dah orang mula belas, orang mula buka jam kita, cincin kita. Orang dah mula tanggalkan semua barang kemas kita ni sendiri. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita ni, orang tanggalkan baju kita, kita bunyi gunting yang digunting, gunting yang digunting. Kita rasa saat mana orang bedah tubuh badan kita ni, ambil pisau, orang mula siap tubuh badan kita ni, kita rasa semua saat yang demikian. Ini dipanggil alam Jabbarut. Dipanggil demikian. Alam Jabbarut ni alam yang pilihan. Mula orang-orang yang kita boleh nampak semua dah, di antara manusia, jin dan juga yang disebut dengan malaikat-malaikat pilihan ini sendiri. Suasana yang berlaku. Firmanullah Ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah lah yang memilih utusan dia daripada malaikat dan daripada manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Allahu yastafi minal malaikah. Allah pilih malaikat-malaikat yang tertentu untuk saat mana orang ni sendiri untuk diletakkan siapa yang layaknya dengan malaikat mana. Allah pilih. Yastafi minal malaikah rusulan wa minan nas, yang menjadi utusan Allah dan juga terdiri daripada manusia. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat setiap perkara yang dilakukan oleh manusia. Maksudnya apa dia? Ulama-ulama tafsir, bila kita meninggal dunia,
Allah pilih orang tertentu untuk datang ziarah jenazah kita. Tak semua orang boleh datang ziarah. Ani Allahu yastafi minal malaikati wa rusulan minan nas. Ani Allah Subhanahu wa minan nas, dan di kalangan manusia. Semua ke malaikat-malaikat datang untuk ziarah jenazah kita, untuk nak buat urusan diri kita. Tak semua. Tak semua. Demikian juga semua ke manusia datang buat urusan untuk nak mandikan jenazah kita. Semua ke manusia datang untuk nak solat jenazah kita. Tak semua. Allah pilih orang. Ada orang yang Allah pilih, dia tergerak badan dia. Saya nak pergilah mandi, saya nak pergilah ziarah jenazah orang ni, saya nak pergilah, saya nak solatlah jenazah dia, saya nak usunglah jenazah dia. Siapa yang datang nak usung jenazah kita ni? Allahu yastafi. Allah pilih orang yang demikian. Tak semua. Sebab tu kita ni beruntunglah kalau waktu mana kita meninggal dunia, semua orang soleh yang menguruskan urusan kematian kita. Beruntung kita ni, start daripada kita meninggal dunia, Allah pilih orang soleh. Orang soleh ni siapa? Di kalangan anak-anak kita yang soleh. Anak yang soleh ni yang urus start daripada mandi jenazah kita. Anak yang soleh juga yang usung jenazah kita, solat jenazah kita, sampai kita menghadap depan Allah. Kenapa ni? Kenapa jadi demikian? Kerana Allah pilih orang ni dapat anak soleh. Ada orang yang dia berusaha nak dapat anak soleh, tak dapat. Dia hanya dapat pak soleh, dia panggil demikian. Dia hanya dapat suami yang nama pak soleh, tapi dia sendiri dapat tak anak-anak yang soleh? Tak ada. Anak yang soleh tak ada. Kenapa demikian? Kerana Allah pilih. Tak semua orang yang Allah pilih dalam hidup ini. Macam kita ni kan, kita datang belajar ni, Allah pilih. Kita kena rasa syukur. Alhamdulillah, Allah pilih aku dapat belajar. Orang lain Allah tak pilih. Orang lain tahu, bukan tak tahu, tapi semua kau boleh datang? Tak semua boleh datang. Kerana orang yang dipilih oleh Allah sahaja, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allahu yastafi minal malaikah. Allah lah yang pilih di kalangan para malaikat Allah. Kemudian rusulan, untuk menjadi utusan Allah. Wa minan nas, dan terdiri daripada manusia. Manusia ni pun Allah pilih dalam hidup. Dalam hidup kita ni tak mudah nak dapat pilihan Allah. Sebab tu dalam doa-doa kita baca doa, ya Allah, kamu pilihlah aku ya Allah di kalangan waj'alna lil muttaqina imama. Kita baca demikian, ya Allah, kamu pilihlah aku di kalangan orang yang bertakwa tu, akulah yang pemimpinnya ya Allah. Itu cara demikian dalam hidup kita. Kerana Allah sebut Allahu yastafi minal malaikah. Allah yang pilih di waktu mana, saat mana kita menghadap depan Allah, malaikat mana yang akan urus urusan kita. Kemudian manusia mana yang akan mengurus jenazah kita. Kemudian sampailah kita menghadap depan Allah, semuanya pilihan Allah. Allahu Akbar. Satu kita kan, kalau kadang-kadang orang yang dekat dengan kita meninggal dunia, kita tak boleh datang. Kita tak boleh datang. Orang ni dekat, pak saudara kita dekat, mak saudara kita dekat, yang dekat-dekat. Kadang-kadang ada orang yang ibu dia sendiri meninggal dunia, dia tak terpilih untuk mengurus jenazah ibu dia. Kenapa dia? Kerana Allah yang memilih. Allah sebut demikian, Allahu yastafi minal malaikah. Allah yang pilih dalam hidup. Kadang-kadang orang yang kita tak kenal langsung, Allah pilih kita untuk solat jenazah dia. Kita datang masjid, tengok nak solat jenazah. Nak solat jenazah ni sendiri. Kemudian kita pun lepas sembahyang solat jenazah juga kita. Kita tak kenal pun orang yang kita nak sembahyang jenazah tersebut. Tapi Allah pilih kita, gerakkan kita sampaikan tempat itu untuk kitanya solat jenazah yang demikian. Maknanya apa dia? Tiga-tiga alam yang saat mana orang meninggal dunia ni, dia tengok orang ni orang mana ni, ni siapa ni yang datang, dia akan rasai semua keadaan yang disebut dengan alam duniawi, kemudian alam malakut, dan juga alam jabbar. Dipanggil demikian. Keadaan demikian. Firman Allah Ta'ala lagi, Allah menggambarkan mereka dalam firman Allah, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan kepunyaan segala yang ada di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Walahu man fis samawati wal ard.
Bagi Allah lah semua yang ada di langit dan juga di bumi. Wa man indah, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. La yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya mereka tidak rasa angkuh untuk menjadikan diri hamba kepada Allah, dan tiada pula merasa letih dalam hidup mereka. Wala yastahsirun, dan sekali-kali malaikat-malaikat ini tak pernah rasa penat dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita demikian. Malaikat-malaikat ni adakah pernah ada orang katakan, ustaz, kita ni bila kita nak mengumpat, kita laju sikit mengumpat kita ni, supaya tak sempat malaikat nak catat. Malaikat kan bila kita nak mengumpat, kita cepat sikit. Tak, wala yastahsirun. Allah sebut malaikat-malaikat ni tak pernah rasa terlewat, terlambat. Tak ada pada malaikat. Malaikat ni tak ada pada diri dia untuk dia ni rasa penatlah aku ya Allah nak jaga orang ni, penatlah aku ya Allah nak catat amalan orang ni. Tak ada. Wala yastahsirun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Ni sifat malaikat. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka sentiasa bertasbih malam dan juga siang, tidak pernah terputus-putus dalam tasbih mereka tersebut, memuji Allah. Maknanya di waktu mana berlakunya kematian di kalangan kita, Allah pilih malaikat ni. Dan malaikat ni pula dia tak pernah rasa penat dia. Penatlah bila cabut nyawa ni, bayang lebih kurang 40,000 para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada ni 40,000 para malaikat Allah ni dalam keadaan yang dia tarik roh orang yang roh kita ni dikeluar ni, paling tidak yang sambut roh kita ni 40,000 para malaikat Allah SWT. 40,000 ni penat ke? Tak penat. Tak ada yang penat, tak ada yang letih. Tak sama dengan pilihan raya di Indonesia. Pilihan raya di Indonesia, pemilihan di Indonesia tu kan, anda diberitahu untuk kira undi ni, penat yang mengira undi ni, mati seramai mana? 600 lebih mati. 600 lebih. Heran orang yang diberitahu kenapa mati ramai sangat ni, nak menangkan Jokowi ni. Jokowi yang menang di Indonesia ni kan, bila kira undi tu penat sangat tu, mati orang. Dia sebut mati kerana penat kira undi. Malaikat tak pernah la yastahsirun. Malaikat tak pernah sampai peringkat demikian. Peliklah, mati sampai 600 lebih orang yang mati. Bila tanya kenapa mati, dia kata kerana penat sangat, capek. Dia sebut demikian. Capeknya mengira undi, padahal ada sesuatu yang sedang mereka lakukan. Itu yang dilakukan. Memang ada seorang doktor yang disebut semenjak dia jadi doktor ni, dia tak jumpa lagi orang mati kerana kepenatan. Tak jumpa lagi stres kerana kira stres mati orang. Doktor tersebut. Tak lama doktor ni pula mati. Doktor yang kata dia semenjak jadi doktor, dia tak pernah lagi berjumpa dengan keadaan orang yang bila kira orang ni penat sangat mengira, macam kira duit, penat sangat kira duit, tahu-tahu mati kerana kira duit, penat sangat. Ataupun kira undi, kira stres kira undi ni, mati katanya doktor sebut. Lepas seminggu doktor ni pula mati. Nak sebut macam bagaimana perancangan wallahu alam lah, benda apa yang sedang berlaku, yang mereka lakukan itu sendiri. Walaupun sekalipun Allah sebut wala yastahsirun. Malaikat-malaikat ni tak ada seorang pun malaikat yang jenis hidup dia bila cerita tentang urusan manusia, nak mengurus saat mana mati manusia ni, mereka berputus asa, mereka jadi penat dalam mengurus manusia ni. Hidup malaikat ni yusabbihuna al-laila wan-nahar, bertasbih pada Allah pada malam dan juga siang dan juga malam. La yafturun, dan tak pernah berputus dan tak pernah terhenti dalam bertasbih dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat malaikat lah Allah jadikan malaikat ni, sifat dia demikian. Tak ada erti penat, tak ada erti lelah, tak ada erti. Kerja dia sentiasa buat benda yang baik di sisi Allah. Sebab tu orang Melayu kita ni
Kalau yang baik sangat dia kata baiknya macam malaikat dia sebut. Tapi kalau jahat, jahat macam syaitan dia. Orang Melayu kita dia sebut demikian. Di antara malaikat dan juga syaitan itulah manusia. Manusia ni Allah jadikan di antara dua ni. Dua sifat ni. Perangai malaikat pun ada, perangai syaitan pun ada. Sebab tu kita ni sepanjang kita hidup ni, kita bertembung dua perkara ni lah dalam hidup kita. Bertembung ni antara nak jadi malaikat ke, nak jadi perangai kita ni, perangai yang baik sampai peringkat macam malaikat ke, ataupun jahat macam syaitan dalam hidup. Ni sebab tu kita berlawan sepanjang masa kan. Macam kita nak datang pagi tadi kan, berlawan kita ni, perasaan kita nak datang ke tak datang. Kan datang, ustaz tak datang. Kita je berlawan. Kan datang hari raya terakhir ni, hari raya terakhir ni. Hari ni hari terakhir dalam bulan Syawal. Kan kita sebut. Maknanya kalau kita datang, tunggulah minggu depan, kita sebut demikian. Ni bertembung di antara dua ni, bertembung tiap-tiap masa dalam hidup. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Allah Subhanahu wa taala sebut, sekiranya kami hendak membuat satu permainan isteri dan anak-anak, lau aradna an nattakhidha lahwan, kalaulah kami nak jadikan mereka tu isteri dan anak-anak sebagai satu permainan, lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin, tentulah kami membuatnya daripada sisi kami lagi. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Maksudnya anak-anak dan isteri kamu tu jangan kamu jadikan dia bahan menyebabkan kamu lupa kepada Allah. Jangan. Kerana anak, kerana isteri, kerana pasangan hidup kamu dia tak ingat pada Allah. Hidupnya dia leka. Kalau kami nak buat, katanya Allah, kami buat awal-awal lagi untuk kamu. Tapi bukan demikian. Kami jadikan anak isteri kamu ni ujian dalam hidup kamu. Ujian dalam hidup kamu. Ujian sepanjang kamu hidup di atas dunia ni, kami jadikan untuk kamunya, jangan kamunya sampai peringkat kamu terleka dengan isteri kamu. Jangan kamu terleka dengan anak-anak kamu. Ramai orang kita ni kan sampai tak peduli mak ayah. Kenapa? Jaga isteri. Jaga isteri sampai mak ayah dalam keadaan sakit, ini tak kisah dah. Yang penting aku kena jaga isteri aku lebih dahulu dalam hidup. Mak ayah tu kebir-kebir kat kampung, kebir-kebir seorang-seorang. Kenapa? Kerana dia sibuk dengan isteri dia. Sibuk, dia takut, jadi takut. Takut pada isteri ni penyakit di kalangan masyarakat kita. Orang kita ni Allah jadikan isteri ni ujian dalam hidup dia. Isteri pula dah tahu dah suami dia penakut, dia tambah lagi penakut. Dia tambah lagi rasa takut. Abang buatlah, abang buat. Dia terletak lagi, abang cubalah, cuba. Dia tambah lagi, menyebabkan semakin takut si suami tadi. Anda kena ingat betul-betul ni. Nak sebutnya Allah Subhanahu wa taala sebut, kalaulah hidup ini kan isteri lah menjadi satu permainan hidup, kami buat awal-awal lagi dalam hidup kami. Anak-anak demikian juga. Mana orang kita ni terleka dengan anak-anak, sibuk dia urusan anak-anak dia, sehingga dia tak keluar untuk dia mentaati perintah Allah. Tak pergi sembahyang berjemaah, tak jaga perintah Allah. Kenapa anak-anak? Orang tanya, kenapa tak pergi masjid? Anak-anak kecil ustaz, siapa nak jaga dia sebut? Dia sebut anak-anak. Anak-anak dah besar dah. Dah besar dah anak-anak. Dah masuk kerja, kejaya dah, dalam keluarga dah. Orang tanya dia, sekarang anak-anak dah tak ada dah. Jomlah pergi masjid. Cucu-cucu pula siapa nak jaga? Dia jawab, sambung lagi dengan cucu dia. Sampai bila hidup ni gitu? Sian kadang-kadang kita tengok kan, anak-anak kita ni dia nak membesar, kita yang jaga. Kemudian dia dah kerja, kejaya, dah dapat keluarga, kita kena jaga anak-anak cucu, anak-anak dia pun. Yang dia ni, anak-anak ni sendiri melenggang je, relax je dalam hidup dia sendiri. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sebut, kalau begitulah aku boleh buat awal lagi dalam hidup kamu. Ni dunia kamu, terperangkap kamu dengan dunia. Jangan terperangkap dalam hidup kita dengan dunia. Ini dipanggil alam duniawi. Bila nak meninggal dunia, nak sebut, bila nak meninggal dunia, benda ni lah datang, jelmaan datang. Dia mula datang, saya nak tinggal isteri. Alah, sayanglah nak tinggal isteri. Isteri pula lawa, orang lain pula kahwin dengan isteri. Macam mana lepas pada ni?
meninggalkan isteri di saat mana harta yang banyak. Harta yang banyak tinggal untuk isteri. Lepas pada tu tinggal untuk isteri. Isteri ni pula nanti macam mana? Dia mula membayangi keadaan ini. Dekat nak meninggal dunia ni duniawi. Demikian juga dengan anak-anak. Bila sampai dekat nak meninggal dunia, bayang anak-anak siapa nak jaga? Anak-anak yang sedang membesar, siapa? Mula bayangan ini mengganggu dekat nak meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, latakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin. Kami boleh buat awal-awal lagi kalau kami nak buat, tapi kami sengaja jadikan mereka ni jadi ujian dalam kehidupan kami. Allah ajar pada kita demikian. Ketika mana Khalifah Harun Ar-Rasyid sedang sakit, dia akan dekat nak meninggal dunia. Harun Ar-Rasyid ni di antara khalifah yang dalam sejarah Islam, kalau perhatikan rajin bacalah sejarah bagaimana Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kalau rajin balik nanti, jangan rajin baca WhatsApp, Facebook je, jangan. Cuba baca juga yang disebut dengan sejarah Islam. Di antara sejarah Islam yang hebat, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Cuba baca sejarah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Bila Khalifah Harun Ar-Rasyid ni, dia memerintah, kita mendapati banyak petunjuk-petunjuk yang ditunjuk daripada agama yang dijaga sepanjang dia menjaga pemerintahan ini sendiri. Ramai orang yang dalam sejarah Khalifah Harun Ar-Rasyid, anda tak bercadang nak cerita tentang dia. Walau mana sekalipun nak sebutnya, bila dekat dia nak meninggal dunia, dia memanggil seorang doktor daripada Iran, Persia. Dia panggil daripada seorang doktor daripada Iran yang datang saat ini. Doktor lalu melihat air kencingnya itu. Bila panggil doktor ni dia test air kencing. Tengok daripada air kencing kan, sampai hari ni pun melalui air kencing ni kita dapat tahu penyakit, dapat tahu berapa jenis penyakit daripada air kencing yang keluar. Allah jadikan penyakit itu disalurkan melalui cara tersebut. Nak tahu penyakit, nak tahu kesuburan, nak tahu daripada air kencing. Setiap di kalangan kita ni, dia boleh tahu daripada air kencing itu sendiri. Ni doktor yang hebat lah, yang dikaji oleh Ibn Sina. Dia kaji ramai di kalangan sebelum daripada ulama-ulama tib ini, perubatan ini, dia tengok melalui air kencing itu sendiri. Setelah itu dia berkata, setelah mana dia bertemu, kemudian doktor tu cek saja air kencing tu, katakan kepada pemilik air kencing ini agar segera dia berwasiat. Doktor dia sebut terus, aku tengok air kencing ni macam gaya-gaya dah lemah, dekat nak mati dah. Tanda tuan dia dekat nak mati, kerana tenaganya sudah habis dan tubuhnya sudah musnah. Dia cara demikian. Kadang-kadang kan orang tengok penyakit ni tengok melalui mata. Kadang-kadang orang tengok penyakit ni pegang telapak tangan, tengok melalui kuku. Ada orang yang tengok demikian penyakit. Ada orang yang tengok penyakit daripada telapak kaki pun ada juga. Sebab tu dia urut kaki tu kan, urut kaki tu pun ada juga. Macam-macam gaya lah orang. Ada orang cek penyakit ni daripada mana? Air kencing yang keluar, air kencing tu sendiri. Kadang-kadang daripada air liur ni boleh tahu penyakit. Ni cara Allah nak bagi tahu pada diri seseorang tentang apa yang terkandung di dalam tubuh badan dia. Manakala doktor ni dia sebut, aku tengok pada air kencing dia ni, tubuh badan dia banyak penyakit, dan sisa-sisa kudrat dia tu dah lemah. Bila sisa kudrat dia sudah lemah, bagi tahu pada dia yang dia ni semakin dekat dengan kematian. Ini dipanggil, bila sebut saja begitu, Harun Ar-Rasyid pun berputus asa dan membaca syair. Dia sebut satu syair, doktor dengan rawatan dan ubatnya. Doktor tu dia hebat, dia tahu penyakit dan dia tahu ubatnya, macam mana nak mengubati. Ni doktor dalam hidup. Dalam hidup ni begitu Allah jadikan. Tidak mampu menolak rampasan yang telah datang. Tapi doktor ni macam mana pun dia hebat, macam mana pun dia ada ubat, dia tak mampu nak tolak. Satu saat akan dirampas nyawa ini untuk ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengapa si doktor juga mati? Kerana satu penyakit. Katanya Harun Ar-Rasyid dalam syair dia,
Kalau doktor ni pun dia tahu ubat, dia pun mati juga dengan penyakit. Satu hari dia kena penyakit juga. Doktor-doktor kan, doktor ramai mana anda berjumpa dengan doktor. Dia sebut, ustaz, kita tanya doktor pakar dalam bidang apa? Saya pakar dalam diabetik ustaz. Dalam bab kencing manis ni saya tahulah ustaz. Habis doktor sendiri, saya sendiri ada kencing manis ustaz. Dia sebut demikian. Saya sendiri ada kencing manis. Dia pakar dalam diabetik, tapi dia sendiri pun kencing manis. Nak sebutnya apa dia? Kamu tak boleh lawan kudrat Allah. Kamu tak boleh lawan kuasa Allah. Ini gambaran. Dalam hidup kita ni kita tahu. Kadang-kadang kita tahu ni penyakit ni. Tapi kita nak cari ubat. Ubat tu adalah dalam diri kita. Tapi kita sendiri pun kena. Mati juga kita dengan keadaan itu. Ibn Sina, dalam sejarah Ibn Sina kan, mati tengah test ubat. Dia nak cuba ubat ni. Tengah-tengah dia cuba tersebut, dia meninggal dunia dengan ubat yang dia cuba pada diri dia sendiri. Dia tak cuba pada tikus. Ibn Sina dia tak cuba kepada apa dia binatang-binatang, tapi dia cuba untuk diri dia sendiri. Ubat ni dia cuba pada diri dia. Kat mana dia? Bila dia cuba pada diri dia, satu hari dia cuba ubat tersebut, dia meninggal dunia dengan cubaan ubat yang dia cuba tadi. Kemudian sedangkan sebelum ini dia mampu menyembuhkan penyakit orang lain daripada penyakit yang sama, telah mati, yang telah mengubati, yang diubati, yang membuat ubat, yang menjual ubat, serta yang membeli ubat, semua mati. Tak kira dengan siapa saja. Yang jual ubat pun mati, yang beli ubat pun mati. Ada orang tanya, kalau begitu jangan terlibat dengan ubat langsung. Yang terlibat dengan ubat pun mati juga. Mati juga dalam hidup. Maknanya cuma Islam diajar, bila kamu ada penyakit, fatadawau, berubatlah kamu. Wala tadawau bil haram, jangan berubat dengan benda yang haram saja. Kerana bila kamu berubat, artinya kamu sedang masuk di alam mula, peringkat awal pada alam malakut. Alam yang disebut para malaikat Allah. Bila kita berubat benda yang kadang-kadang kita tak jangka dengan ubat tadi. Ubat tadi yang kita guna ubat tu, kadang-kadang ubat tu kita tak jangka pun boleh menyembuh penyakit kita. Ramai mana orang kita kan makan ubat mahal-mahal, beli ubat mahal-mahal, tak sembuh-sembuh penyakit ni. Beli kotal mahal pula ni. Beli kotal sembuh pula penyakit ni. Kotal tu kan kotal yang kuning zaman kecil-kecil dahulu. Zaman sekarang tak jumpa dah kotal. Nak sebutnya penyakit ubat yang jenis demikian. Ada orang yang kadang-kadang berubat merata berubat, tapi bila dia buat sesuatu, ambil minyak cak kapak, usap sikit, sembuh penyakit yang dia. Pun ada juga yang demikian. Anak ingat lagi anak perempuan sulung anak, doktor tengok ada sis dalam perut dia, dalam rahim dia ada sis besar 8 cm. Sis ini sendiri doktor cek, doktor sebut tarikh sekian. Bila tarikh sekian ni datang untuk nak buat pembedahan, nak buang sis ini sendiri. Bila dia mengadu dan anak kata begini, kak, anak sebut pada dia, kakak ambil minyak zaitun, kakak sapu dia perut kakak sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kakak ulang sebut sebanyak 100 kali pagi, 100 kali petang kak. Anak sebut pada anak sulung anak. Kemudian hari yang nak pergi tu, nak pergi buat pembedahan ni, pergilah hari pembedahan nak pergi dah. Doktor scan balik tengok tak ada langsung. Tak ada. Allahu akbar. Doktor heran, tengok yang lama, yang lama tengok yang baru. Kemudian tengok, doktor tanya, ke mana pergi katanya doktor. Doktor tanya, mana pergi ni? Anak yang sulung tu, kakak anak yang sulung ni, dia sebut, dia kata, dia ulang sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang tu je dia ulang. Alhamdulillah, Allah pulihkan. Anak sebutnya amalan kadang-kadang kita tak jangka langsung. Dia tu sedih waktu mana pregnant, orang rumah pregnant, doktor pergi jumpa dengan doktor geleng kepala. Seorang doktor tu disebut doktor perempuan. Dia kata,
Dia kata, saya cadangkan supaya buang kandungan ini. Dia sebut. Kandungan ini ni ada cacat, dia sebut demikian. Bila mula-mula pregnant, orang rumah mula pregnant, kemudian naik atas kereta tu, sandar tepi dinding. Sandar dia tak cakap, senyap je orang rumah. Anak kata jangan bimbang. Jangan bimbang. Ni dalam proses kejadian Allah. Allah sedang jadikan kita lagi. Mari kita berzikir kepada Allah sebanyak mungkin. Zikir pada Allah. Lepas malu zikir, sebulan lagi tu datang lagi doktor yang sama kata buang. Doktor sama sebut buang, saya cadangkan buang. Kalau tak buang nanti kamu akan sesak dada nanti bila dia lahir nanti. Kemudian kita tak peduli juga. Saya sebut kita berdoa pada Allah, doa pada Allah. Pergi jumpa dengan doktor lain, doktor yang lain pula sebut dia kata elok je, sempurna je. Kita pun sujud syukur pada Allah. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran semuanya kuasa Allah. Dalam kuasa Allah. Jangan cepat kita nak bertindak selagi mana sebelum lagi mana selesai. Urusan ini urusan Allah. Hidup dan mati ini kuasa Allah. Jangan berputus asa. Kadang-kadang kita pergi berjumpa dengan doktor. Doktor bagi tahu penyakit ni biasanya 3 bulan meninggal dunia lah. Ni tempoh yang kritikal sangat katanya doktor. Kita pun balik sedih. Jangan bersedih. Kerana semua kuasa dalam genggaman Allah. Dalam kuasa Allah. Tengok yang kata 3 bulan akan menghadap depan Allah. Panjang umur dia sampai hari ni. Doktor yang kata 3 bulan tu dah mati dah doktor. Nak sebutnya, ada seorang makcik yang sebut pada anak. Dia kata dia, bila dia berjumpa dengan doktor bagi masa 3 bulan je kena asma yang teruk. Dia asma yang teruk. Umur 38 tahun. Dia sebut dia kena asma yang teruk. Dan doktor kata ni teruk sangat dah ni asma ni. Asma ni sendiri. Bila dia sampai doktor nasihat banyaklah, makan ubat ni. Dia kata, ustaz, doktor bagi 3 bulan tu. Yang kata 3 bulan tu, doktor tu dah mati dah. Makcik itu sampai umur 78 tahun sekarang. Hidup panjang lagi umur dia. Maknanya apa dia? Allah jadikan dalam hidup kita ni semuanya genggaman kekuasaan Allah. Jangan berputus asa. Selagi mana kita ni diberi peluang oleh Allah untuk hidup di atas dunia ini. Sebab tu anda sebut banyak kali kan, hidup ini pahala. Bila kita boleh hidup, usahalah untuk hidup. Berusaha untuk hidup. Jangan berusaha untuk mati. Kerana bila kita mati, menandakan di waktu tersebut terputus segala amalan-amalan yang patut kita dapat. Ini dalam hidup kita ni. Demikianlah yang disebutkan oleh Harun Ar-Rasyid. Mati merupakan kafarah bagi semua Muslim. Sebut sikit lagi. Bila kita sebut mati, habislah segala bebanan-bebanan hidup. Orang mukmin mati itu satu kenikmatan dalam hidup. Bila kita dipanggil untuk menghadap depan Allah, kena letak dalam diri kita, itulah masa rehat kita. Berakhirlah masa kepenatan hidup di dunia. Hidup di dunia penuh dengan benda yang penat. Di dunia ni penat kan? Tak ada benda yang tak penat dalam kita hidup atas dunia. Sembahyang penat, puasa penat, ni dengar ceramah ni penat, lalu pula tabun derma lagi penat ni penat. Nak sebutnya penat. Semua benda yang kita buat penat sepanjang kita hidup atas dunia. Tapi bila kita akan rehat? Bila mati. Mati kafarah bagi setiap perjalanan hidup seorang Muslim. Ini kepenatan kita. Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi menceritakan dalam Sirajul Muridin daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut mati merupakan kafarah bagi seorang Muslim. Bila kita menghadap depan Allah, dipanggil untuk menghadap, dipanggil untuk kita kematian, maka kita kena tak, itulah masa untuk kita dihapuskan segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa sepanjang kita hidup atas dunia ni, tak ada orang tak buat dosa kan? Ada aja buat dosa. Dosa kita ni ada. Saya biasa sebut, kalau kita tak buat dosa zahir, kita buat dosa batin. Dosa batin ni payah nak kawal. Ramai di kalangan kita, dia jaga dosa zahir je. Dosa batin dia tak jaga pun. Dosa batin dosa apa? Yang biasa kita buat, dosa prasangka. Dosa prasangka ni dosa. Dalam hidup kita ni paling senang nak berprasangka dalam hidup. Sampai Allah sebut, inna ba'daz zanni ismun
Sesungguhnya prasangka itu satu dosa. Sebahagian daripada zan ni, bila kamu berprasangka, dosa terus. Dosa dalam hidup. Inna ba'da zan, kebanyakan yang kamu zan tu dosa. Dosa pada diri kita. Prasangka bagaimana? Kita ni senang ke? Duduk je, ustaz ni datang ke tak datang? Misal contohnya prasangka dalam hidup kita kan. Dalam hidup kita ni, kita baca satu laras, kita buruk prasangka dah. Prasangka dah kita. Dalam hidup kita ni nak prasangka mudah. Orang lalu sikit, kereta yang tak pernah kita tengok dalam taman kita, kita pandang je kereta tu. Tu nak merompak kat mana tu kita suruh. Senang je kita nak prasangka. Dalam hidup kita ni prasangka ni dosa, prasangka ni dosa. Dalam hidup. Bila kita buat dosa ni, bila masa kita nak hapus dosa ni? Salah satunya bila kita mati. Bila mati terhapus dosa kita. Dosa sebanyak mana pun, bila orang mukmin meninggal dunia, terkafarah segala dosa-dosa dia. Terhapus segala dosa-dosa dia. Satu, bila saat mana kita mati, kita minta sebagaimana yang disebut oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, matilah saat mana kamu mati. Waktu mana kamu mati itu, dosa-dosa kamu turut mati dengan kematian kamu. Janganlah kamu mati saat mana kamu mati, pahala-pahala kamu turut mati dengan kematian kamu. Jangan demikian. Biar kita mati, saat mana kita mati ni, dosa kita pun turut sama mati. Habis kafarah, Allah dah kafarah dosa. Habis dah. Bila Allah kafarah dosa, dekat nak mati. Dekat nak mati tu Allah sakitkan kita, Allah ujikan ujian pada kita, Allah jadikan berbagai-bagai cara dekat nak mati. Bila kita dekat nak meninggal dunia tu, ujian banyak, kemuncak kita meninggal dunia. Saat mana kita meninggal dunia, tak ada lagi dosa. Tak ada lagi dosa. Kematian kita dalam keadaan menjadikan kafarah terhadap kesilapan yang kita lakukan di atas dunia. Ini nak sebutnya gambaran satu orang mukmin bila sebut mati, dia akan rasa gembira. Alhamdulillah, aku habislah tanggungjawab aku. Berakhirlah segala bebanan yang aku pikul sepanjang aku hidup. Bila aku menghadap depan Allah, meneruskan perjalanan untuk hidup di alam akhirat yang jauh lebih baqa, lebih kekal, yang dalam kehidupan kita. Atau orang mukmin, dia tak rasa bimbang dengan kematian, bahkan dia akan rasa kegembiraan dengan kematian. Kerana mati ini sebahagian perjalanan untuk ke akhirat. Sebahagian perjalanan untuk ke akhirat. Bila kematian ini perjalanan, sebahagian perjalanan untuk akhirat, menyebabkan dia akan rasa gembira. Lebih-lebih lagi kalau dipilih oleh Allah untuk mati syahid. Sukanya dalam hidup orang mukmin bila diberi peluang sampai tahap yang sedemikian rupa. Mati merupakan kafarah terhadap segala penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh si mati ketika mana ditimpa penyakit. Bila seorang tersebut dia meninggal dunia, habislah kesepedihan, kesakitan, segala apa yang ditanggung sepanjang dia hidup di atas dunia. Bila dia mati, Allah jadikan tak ada lagi dosa-dosa. Bebanan dosa tu dah hilang dalam hidup seorang. Kenapa? Kerana semua bebanan-bebanan kesukaran hidup ini ditanggung sepanjang hidup di atas dunia. Kemudian bila dia menghadap depan Allah, maka dia dalam keadaan bersih, sebersih-bersihnya pada dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian. Sebab tu kita kan, kalau mak kita, ayah kita sakit menjelang usia tua, berebutlah untuk jaga mereka. Jangan berebut untuk saling nak tolak, tak nak menjaga mereka. Jangan. Bila mak ayah kita ni sakit, mak kita, ayah kita, mak mertua, ayah mertua yang sakit, berebutlah di kalangan adik-beradik untuk jaga mereka, bukan saling tolak menolak. Bila kita saling tolak menolak, tunggu kita di waktu mana kita tua nanti. Tunggu kita, tak payah nanti tua, sikit-sikit lagi je. Lepas pada mak ayah kita tiada, kena terus dalam hidup kita. Ni nak kesan, bila nak sebut, bila kita ni, jangan bila kita diuji oleh Allah dengan ujian mereka yang semakin berusia, semakin sakit dan tinggal bersama dengan kita. Kita jangan beralasan pula, asyik saya je, asyik kita je. Jangan. Bahkan itulah peluang pahala yang terbentang luas yang Allah sediakan untuk diri kita. Jangan rasa beban, jangan rasa sukar, jangan. Bahkan kita rasa inilah
peluang yang besar untuk kita dapat pahala dalam hidup kita. Pelik kan kita kan? Kita ni adik-beradik, ramai mana orang kita. Bila adik-beradik, mak dia sakit, ayah dia sakit, mula dia saling nak tolak. Tak naklah jaga, susah nak jaga. Kakak kamu bukan boleh jaga sangat pun. Kakak kamu ni pun dia ada penyakit juga disebut. Mula kita, kemudian yang perempuan pula, saya tak nak jaga. Kenapa tak nak jaga? Suami saya tak nak jaga. Suami sebut jangan bawa masuk mak, jangan bawa masuk ayah dalam rumah ni. Bau nanti dia sebut demikian. Rumah ni jadi busuk. Kerana apa dia? Busuknya bau orang tua itu. Nak sebutnya sampai tahap demikian di kalangan kita. Ramai orang kita dia berlaku benda demikian. Krisis adik-beradik. Bila meninggal dunia je, tiba-tiba nama tu dapat kepada yang jaga. Harta benda dapat yang pada yang jaga. Mula adik-beradik yang lain dengki terus. Dapat pada dia pula. Mak kita sama, bukan mak dia seorang. Dia sebut demikian. Tapi mak ni waktu mana sedang jaga ni, dia mula tengok anak-anak dia yang lain macam mana. Mula dia sebut ginilah, ambil geran, ambil borang apa dia, borang 4 ke borang 5 ke borang 6 ni sebut, kemudian tukar nama lah, bagi pada kamu je anak beranak kamu, kerana anak beranak kamu je yang jaga mak ni sendiri. Lepas pada tu dia meninggal dunia, adik-beradik yang lain pula tuduh ni mesti pujuk mak waktu mana sakit. Tengok jahat tak jahatnya. Bagaimana syaitan meracuni. Akhirnya berkelahi kerana perkara-perkara yang sedemikian rupa. Firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yusibuhu adha min maradin fama siwahu illa hutta bihi sayi'atuhu kama tuhattu syajaratu waraqaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidaklah seorang muslim itu ditimpa penderitaan. Ma min muslim yusibuhu adha, mana-mana seorang orang Islam yang diuji dengan ujian-ujian kesakitan dalam hidup dia, min maradin, daripada penyakit-penyakit yang diritai, ataupun pama siwah, ataupun seumpama dengan itu, kecuali Allah akan hancurkan illa huttabihi sayi'atuh. Allah gugurkan segala kesilapan-kesilapan dia sebelum daripada ini. Dalam hidup kamu, bila kamu diuji dengan ujian, menandakan apa dia? Allah sedang buang segala kesilapan-kesilapan lalu yang pernah kamu lakukan. Dalam hidup kita ni, kalau ada ujian je, menandakan apa dia? Allah sedang membuang segala dosa-dosa kita yang lalu. Dalam hidup kita ni, bila kita diuji dengan ujian-ujian tertentu, dalam hidup kita, Allah buang tu dosa-dosa itu. Kadang-kadang kan, bila balik saja anak-anak kita tunjuk result tulisan PSA, tunjuk dia, kita mak, umi, ni tulisan PSA, dia sebut yang dia ni, kita tengok merah tulisan PSA dia, kita pun jangan cepat nak marah. Engkau ni memang beban, kita sebut. Jangan sebut macam tu, jangan sebut sebenarnya kita ni ada kesilapan. Silap kat mana kita? Boleh jadi kerana mulut kita tak jaga sangat untuk kata pada anak-anak orang lain sebelum daripada ini. Cuba tengok sangat. Allah nak kafarah dosa kita, Allah jadikan kegagalan untuk dalam suasana ini. Gagal untuk yang ni. Tapi kerana apa dia? Kerana kita ni dulu tak pernah nak jaga. Mulut kita ni sedap je kita sebut pada orang lain. Tengok-tengok Allah jadikan ujian untuk rumah tangga kita. Ujian ini Allah nak hapuskan dosa kita dahulu lah. Mulut kita ni bila tengok merah keputusan anak ni, sebut alhamdulillah, ada juga keputusan, kita sebut macam merah pun keputusan juga. Mulut kita sebut alhamdulillah. Nak suruh alhamdulillah ni, nak suruh apa dia? Allah telah hapuskan dosa aku yang lalu. Nak suruh aku ni diberi lagi untuk bersungguh-sungguh kuatkan anak aku ni belajar betul-betul mengikut yang dibenarkan oleh Allah. Kita ajar demikian pada dia. So alhamdulillah ni sepanjang masa dalam hidup, kerana Allah selamatkan kita. Alhamdulillah kerana Allah bagi nikmat itu. Alhamdulillah ni tak terhenti dalam di bibir kita ni. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji bagi Allah kerana Allah kafarah dosa kita yang lalu. Kama tahuttu syajarah waraqaha, gugurnya dosa kamu ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut macam gugur daun-daun kayu yang kering tu. Daun kayu yang kering tu saat mana kamu kena ujian, demikianlah Allah gugurkan
gugur dosa-dosa kamu yang lalu. Dalam hidup kita ni kan ada je yang kita buat salah. Kadang-kadang kita tak perasan kita buat salah. Dalam hidup kita buat salah ni kadang-kadang sengaja buat salah, kadang-kadang tak perasan pun kita buat salah. Kita berjalan kan nak masuk rumah, kita fokus nak buka kunci pintu rumah. Jiran sebelah tengok kita, jiran sebelah tengok kita ni meluru je ke pintu rumah. Jiran pun pandang, Allah tak pandang langsung pada saya, sombong. Sombong. Kita tak perasan pun kena pandang pada dia. Yang dia jiran kita ni sedang jiruh bunga, misal contoh. Jiruh bunga tu bila tengok kita meluru gitu, dia senyum lama dah, kita tak senyum-senyum. Dia mula ambil batang paik tu hempah tu. Nak sebutnya, nak marah pada kita. Kita tak perasan pun kita tak nampak pun dia. Tapi dosa rupa-rupanya kita. Silap kita ni. Yang demikianlah Allah jadikan ujian dalam hidup kita. Ada je ujian bertengkar suami isteri, benda kecil-kecil bertengkar dalam kehidupan keluarga kita. Punca apa dia? Ni Allah nak gugurkan kafarah terhadap dosa-dosa kita ni. Tak terfikir kita ni kadang-kadang lagi kita naik, lagi banyak ujian yang Allah kena. Dia macam pokok kan, lagi tinggi dia naik, lagi cepat kena ribut. Begitulah dalam hidup. Dalam hidup kita ni, lagi Allah bagi nikmat, lagi ramailah yang nak dengki dengan kita. Lagi ramai, lagi tinggi kedudukan kita, orang mula baca, lagi pandang, orang mula memandang pada kita. Bila pandang tu, masa itulah masa pendengki yang akan buat khianat pada diri kita ni sendiri. Sebab tu Allah ajar pada kita berlindung pada Allah. Berlindung, minta lindungi daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keadaan yang disebut dengan keadaan sedemikian rupa. Sehari dua ni kan kecoh di Malaysia ni, perlu istihar ke tak perlu istihar harta ni. Ana sebut dia ada masa yang perlu dan ada masa yang tak perlu. Ada orang yang perlu diistihar, ada orang yang tak diperlukan istihar. Bila orang yang diperlukan istihar, bila dia terdedah dengan fitnah, maka perlu diistihar. Bila dia tak terdedah pada fitnah, dia tak perlu istihar harta. Semua ke ahli parlimen kena istihar harta? Bayangkan tak semua terdedah. Kalau dia terdedah dengan fitnah, maka dia kena istihar. Kalau dia tak terdedah dengan fitnah, jangan dia buka. Kalau dia buka je, peluang yang ada ni dia buka untuk dia nak sorok pada diri dia di saat ini, untuk dianya orang tengok harta benda dia, lagi bahaya dalam hidup dia. Ini bahaya pada diri dia. Ini kena jaga pada diri kita. Ni di kalangan kita ikut orang bukan Islam kata istihar harta, kita pun istihar juga. Benda tak tahu kat mana-mana lagi. Padahal dalam hidup kita ni, dia ada orang yang selayaknya kena istihar, ada orang yang tak layak untuk diistihar. Tak perlu untuk nak diistihar harta benda. Adakah Islam suruh istihar harta? Tak. Jaga juga kita. Kadang-kadang ada benda yang perlu kita sembunyikan. Jangan kita ni dedah semua. Bila kita dedah semua, ramai yang mata-mata yang penuh dengan kedengkian itu yang datang untuk nak mengambil kesempatan pada kita. Manfaat apa nak kita kata nak suruh jangan rasuah lah. Yang istihar tu pun rasuah juga. Ya, adakah yang istihar ni tersamak daripada rasuah? Tak kena rasuah. Yang istihar ni pun terdedah juga dengan rasuah. Banyak cara nak rasuah ni sendiri. Maknanya dalam Islam ni dia ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Kita ni nak dedah semua kau? Tak boleh benda demikian. Ada benda yang kita perlu bagi tahu, ada benda yang tak perlu kita bagi tahu dalam kehidupan kita. Sampai Rasulullah pesankan orang suami ni, duit suami itu jangan bagi tahu berapa banyak dalam poket dia pada isteri dia. Nanti kalau isteri dia tahu, banyak pinggan mangkuk dia nak beli lagi. Dia sebut demikian. Nak sebutnya duit dalam poket suami, boleh ke isteri nak tahu satu-satu? Tak. Tu isteri ni tak layak tahu berapa banyak dalam poket suami. Isteri pula dia kata kalau tak bagi tahu, nanti dia pergi merata, Ustaz. Dia pergi mengayau dan sebagainya. Tak, Rasulullah kata jangan bagi tahu.
Jangan bagi tahu duit dalam poket kamu. Manakala kamu pula orang lelaki, kamu kena bagi tahu, kamu kena tunaikan tanggungjawab kamu memberi nafkah kepada isteri kamu dan anak-anak kamu. Itu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Pelik orang kita ni kan, semua benda nak bagi tahu. Semua benda nak bagi tahu, akhirnya jadi rosak di kalangan kita. Sama juga dengan perangai orang kita. Semua benda dia nak bagi tahu dalam Facebook. Semua benda dia nak bagi tahu dalam Instagram. Kamu ni tak ada perasaan malu ke dalam hidup? Nak makan pun bagi tahu, nak masuk tandas pun bagi tahu, segala benda nak bagi tahu. Kamu ni tak ada perasaan malu ke dalam hidup? Dia panggil demikian. Ini benda-benda yang kita kena faham dalam kehidupan kita. Dalam Al-Muwatta dinyatakan suatu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Mana-mana orang yang Allah nak bagi khairan. Khairan maksudnya segala kebaikan. Siapa-siapa yang Allah nak bagi pada diri dia kebaikan. Ulama-ulama tanya, kebaikan tu apa dia? Allah nak bagi syurga untuk dia. Kebaikan-kebaikan ni tak adalah kebaikan yang paling hebat dalam hidup. Allah nak bagi syurga. Mana-mana orang yang Allah nak bagi syurga untuk diri dia, yusib minhu, nescaya Allah akan musibahkan pada dia sesuatu benda waktu mana di atas dunia ini untuk senang dia dapat syurga di akhirat nanti. Allah uji dalam hidup ni. Siapa-siapa yang Allah nak bagi syurga pada dia, Allah akan uji dengan ujian-ujian dalam hidup. Sepanjang hidup atas dunia ni, dia akan melalui ujian itu, ujian ini, satu-satu ujian. Bila kena ujian, kita sendirinya jangan kita rasa Allah dah benci dah dengan aku. Tak. Sebenarnya bila kena ujian, Allah sedang mencintai kita. Allah sedang menyayangi kita. Setiap kali mana kita kena ujian, Allah terlampau rindu nak dengar suara kita memanggil namanya. Allah nak sangat. Bila kita kena ujian kan, panjang je nama Allah tu kita sebut kan. Bila kena ujian dia, Allah dia merayu dia penuh dengan keikhlasan. Tapi bila kita tak ada ujian, mana ada kita nak sebut nama Allah? Hidup bila kita senang je hidup kita kan. Hidup senang je, tak reti nak sebut nama Allah. Tak reti. Kita asyik mendabik dada je. Akulah ni, kerana akulah yang menyebabkan kita ni tak nampak Allah. Bila kita ni diuji oleh Allah, maka di waktu tersebut kita mula sibuk macam mana nak bangun sembahyang tahajud ya? Macam mana kita nak doa pada Allah lah. Mula hafal nombor-nombor telefon ustaz, senang kata ni. Mula kita sibuk nak jumpa dengan ustaz tu, nak jumpa dengan ustaz ni. Kenapa? Kerana kita dah mula kena uji kan. Tapi selagi mana kita tak kena uji, ada kita nak jumpa? Tak ada dalam hidup. Ada waktu mana kita belum kena diuji, ada kita nak sebut nama Allah? Tak sebut. Asyik menyebut nama kita je. Yang kita sebut, yang kita lupa pada Allah. Allah bila dia terlampau sayang, dia sayang pada hamba ni, Allah uji dengan ujian. Allah uji. Sengaja Allah jadikan ujian. Bila kena ujian, maka nama Allah pun disebut. Nama Allah ni diulang dan diulang. Mula kita berzikir pada Allah. Bila kita berzikir pada Allah, di saat itulah Allah inginkan keikhlasan daripada kalimah rintihan kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat demikian, InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang nantilah hakikat tentang kenapa mati ini menjadi kafarah bagi setiap muslim ini. InsyaAllah kita sambung sikit lagi pada yang akan datang nanti insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق
الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم